أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kurniaan kasih Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita berjemaah menunaikan solat fardu subuh seperti mana sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapat juga kita bersama-sama pada pagi mulia ini di dalam majlis zikrullah yang mana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudatul Jannah, yaknilah taman-taman syurga yang dihiasi dengan pelbagai majlis zikrullah dan juga majlis ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung perkongsian solat kitab kita pada muka surat yang ke-17, yaknilah pada perenggan pertengahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sabdanya Nabi, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu 'ilmuhu. Rawahu Tabrani Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan disaksikan bagi keseluruhan manusia bahwasanya terlebih siksa, yaknilah pada hari kiamat itu, padanya satu orang alim yang mana tidak ada manfaat, yaknilah tidak mengalir akan kebaikan daripada ilmunya, yaknilah ilmuhu, daripada ilmunya. Dalam arti kata yang lain, adanya ia pada ilmu tidak diamalkan serta tidak diperluaskan atau tidak disampaikan kepada saudara ataupun umat Islam yang lain. Maka apabila kita menuntut padanya ilmu agama, menjadi kewajipan padanya kita ini adalah untuk beramal, dan menjadi afdalnya juga pada kita untuk menyampaikan, seperti mananya sifat nabi-nabi dan para anbiya alaihi salam tu wassalam, yaknilah sifat tabligh, sifat yang mana apabila diturunkan wahyu kepada mereka, lalu di atas izin Allah Subhanahu wa taala di bahagian mana satu, maka wajib mereka menyampaikan dan haram bagi mereka untuk menyembunyikan segala sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Bukan kata apa yang Nabi terima itu semua wajib disampaikan, bukan. Apa yang wajib diperintahkan untuk disampaikan, maka itulah yang akan diterima oleh umat manusia. Dan kita ini bukanlah Nabi, maka apa yang kita terima adalah segalanya terbuka. Segalanya terbuka, jadi tidak ada yang boleh kita sembunyikan. Seperti mana ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Ketika mana Salman Al-Farisi ini pada asalnya dalam keadaan orang yang mencari hidayah Allah. Dia mencari-cari. Lalu dia juga ada satu orang ayah yang juga pada zamannya itu sebagai ahli ilmu dalam bidang agama Nasrani. Jadi ayah dia ni satu orang yang boleh baca kitab. Kalau kita lah ni kira buka kitab Arab lah. Buka kitab Arab tu kira tuan guru saja yang faham apa yang nak dibahaskan. Kalau kita nak murid ni dengar, ambil saja. Jadi Salman Al-Farisi ini dia menceritakan bahawa ayahanda dia bila mana dalam mengajar manusia ke arah
agama. Istilahnya macam kita kuliah lah. Ada satu kitab yang mana dalam kitab ni mereka mengaji habis kulit ke kulit, tetapi ada beberapa helai ataupun satu bab yang mana ayah dia skip. Ayah dia istilahnya langkau. Lalu dia pun bila mana ayah dia dah meninggal dunia, dia buka kitab ayah dia. Dia buka kitab ayah dia dan dia tengok di bahagian mana yang ayah dia sembunyikan. Keseluruhan kitab ayah dia mengajar, tapi bahagian tu ayah dia sembunyikan. Bila mana dia mengaji, dia menuntut bahagian yang tersembunyi tu, bahawa dia tahu ayah dia menyembunyikan berkenaan dengan suatunya ilmu pada menyatakan kelahiran, kemunculan dan tanda Nabi yang terakhir. Lepas pada tu barulah Salman Al-Farisi dia tahu bahawa sebenarnya ada Nabi yang terakhir. Maka dia pun pergilah bertanya kepada orang, kata orang ada satu Nabi pergi dekat Madinah, nanti jumpalah. Itu yang terjadi kisah ketika mana Salman Al-Farisi dia pergi nak ziarah Nabi SAW, tapi dia ini diuji Allah, dia kena rompak. Dia kena rompak, dia kena culik dan dibawa ke Madinah bukan sebagai orang yang merdeka, tapi sebagai hamba yang nak dijual. Kebetulan pula dibeli oleh Yahudi Madinah ketika itu, tapi asbab kuat semangat nak jumpa dengan Nabi, sebab mana dulu ayah dia sorok bab tu. Ayah dia sembunyikan berkenaan dengan nak mencari ataupun nak mengenali Nabi hak terakhir, tapi sebab dia dah mengaji, dia pergi cari. Sehinggalah ketika mana dia pun riki-riki. Dia riki-riki, dia tengok-tengok, dia kata ini adalah tempat di mana Nabi selalu melakukan majlis, yaknilah Masjid An-Nabawi. Lalu dia pun membawalah kurma ataupun hidangan makanan untuk membuktikan ada 3 tanda dalam kitab dia sebut nak kenal Nabi yang terakhir. Yang pertama sekali, dia bila mana dia bawa satu dulang ni, masa dia bukan ada duit, sebab dia jadi hamba, dia jadi orang suruhan ketika itu. Jadi apa yang dia ada sajalah dia bawa. Dia bawa kurma yang elok-elok, lalu dihadapkan ke hadapan baginda Nabi SAW. Nabi tanya, ni untuk apa? Dia kata ini adalah sedekah untuk Nabi. Dia nak sedekah kat Nabi. Maka Nabi SAW pun panggil para sahabat, kata ni ambil kurma ni, pergi bagi makan dekat semua sahabat-sahabat kita. Baru dia tahu tanda yang pertama, yaknilah Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarganya tidak menerima ataupun tidak makan sedekah. Itu tanda pertama. Dia kata ini betul dah. Keesokannya dia bawa lagi dulang yang sama, makanan kurma hak sama. Dia pergi jumpa Nabi SAW, tetapi kaedah yang berbeza. Nabi tanya, ni untuk apa? Disebut kata ini adalah hadiah untuk Rasulullah SAW. Maka itulah tanda yang kedua, Rasulullah ini tak makan sedekah, tetapi makan hadiah, menerima hadiah. Jadi Nabi pun ambil, Nabi makan, dan Nabi ajak sahabat-sahabat lain pun makan. Dan yang ketiga adalah baru dia pergi kepada Nabi, dia tanya bahawa dia cakap bahawa dia ini adalah bertujuan nak memeriksa adakah Rasulullah ni Nabi yang terakhir, yaknilah untuk dia semak tanda nubuwah di belakang Nabi. Ada satu macam kita lah ni tanda lahir lah. Jadi kat belakang Nabi ni ada satu tanda nubuwah. Nabi dia ada. Dia bukan tatu, memang dari lahir ada. Jadi ada ulama kata bukan dari lahir, dari mana dia dilantik menjadi Nabi. Tapi tak apa, tak kisahlah. Tapi ada tanda kenabian. Bila dia tengok, selok, betul. Maka dia pun beriman dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW juga minta sahabat yang lain ni untuk memerdekakan Salman Al-Farisi. Lepas tu barulah dia hidup bersama dengan Nabi SAW. Jadi bab dalam ilmu agama ini dia tak ada istilah boleh sembunyi-sembunyi, boleh sorok-sorok. Dia bukan macam ilmu silat. Kita belajar silat, tuan guru kita dia akan sorok sebuah dua buah. Pasal apa? Pasal lagi kalau dia ajar semua buah, selevel lah kita dengan dia. Jadi dia sorok sebuah dua. Maka nampak kita ni macam ngaji habis, tapi sebenarnya ada buah-buah yang dia tak ajar pada kita.
Dan kenapa orang alim ini yang mana tidak beramal dan tidak menyampaikan ilmu itu adalah orang yang akan disiksakan dahulu? Kerana yang pertamanya adalah untuk mendapatkan ilmu itu bukan mudah. Termasuklah kalau dia ini mengaji Al-Quran, mengaji tahfiz dan sebagainya, dia hafaz Al-Quran. Dalam kadar dia hafaz Al-Quran ni, moga-moga Al-Quran ni jadi peguam ataupun jadi pembela. Al-Quran ni walaupun tak hafaz, kita baca dia, kita amal dia, kita sampai dia, dekat dalam kubur nanti yang pertamanya adalah Allah Ta'ala akan menjelmakan ia sebagai satu orang lelaki, yang mana dia akan duduk, dia akan jaga kita dekat bahagian hujung kaki. Bila mana datangnya malaikat Munkar dan Nakir nak tanya kepada kita, Al-Quran akan bangun. Dia kata, jangan tanya pada fulan bin si fulan, fulanah binti fulanah, tanya kat aku. Malaikat tanya, kamu siapa? Aku adalah Al-Quran yang dulu dia baca. Maka kita ni dalam kubur, tuan-tuan, duduk rehat, tak payah cakap apa, duduk relax saja. Dah lah, tak payah makan, tak payah minum, tak lapar, tak rasa nak berak, tak rasa mengantuk, tak rasa apa. Kita rehat saja. Yang tolong jawab bagi kita ini adalah Al-Quran. Sama juga nanti dalam ketika mana alam mahsyar, padang mahsyar besok, kita ni dalam dewan pembelaan Allah Ta'ala ini, kita ada peguam siap dah. Siapa dia? Al-Quran. Al-Quran yang dulu kita baca, yang kita amal, yang kita sampai, dia akan jadi pembela. Namun sekiranya dalam kadar Al-Quran itu dihafaz, dibelajari dan sebagainya, tidak amal, tidak sampai, bahkan melakukan apa yang Al-Quran kata tak boleh, dalam arti kata yang lain melakukan perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran akan menjadi pengadu. Akan jadi pengadu. Pengadu ni lagu mana? Pengadu ni dia akan berhadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, ini adalah orang yang tidak menunaikan hak aku. Al-Quran bila mana Nabi sebut, bila mana dia mengadu pada Allah, walaupun orang tersebut belum disiksa, sebenarnya dia telah binasa. Kerana Al-Quran bila mana jadi pembela, dia adalah sebaik-baik pembela. Dan apabila dia jadi pengadu, dia juga sebaik-baik pengadu. Maka Allah Ta'ala akan menerima aduan dia. Kita ni na'udzubillah min dzalik. Itu sebab Al-Quran ini dia akan menjadi sama ada hanya pembela ataupun pengadu berdasarkan amalan ataupun hak Al-Quran yang kita telah pun tunaikan di atas dunia. Sama ada kita yakin ataupun tak yakin sajalah. Kalau kita yakin, alhamdulillah. Ada orang bila mana dia yakin ini, dia berkeyakinan di atas dasar ilmu. Dia ni dulu belajar agama, sekarang ni dia belajar agama, maka dia yakin dengan Al-Quran, dia yakin dengan ilmu agama ini asbab daripada dia belajar. Itu kita panggil sebagai ilmul yaqin. Ilmul yaqin ni adalah keyakinan yang hadir kepada dia, kepastian, kepercayaan yang ada adalah asbab daripada pembelajaran yang dia ada. Itu adalah ilmul yaqin. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tengok dia beramal pada ilmu yang dia yakin itu tadi, maka Allah Ta'ala naikkan darjat dia kepada ainul yakin. Yaknilah keyakinan yang dia ada sebelum ni hanya semata-mata di atas buku je. Jadi selepas daripada itu, Allah menzahirkan kepada dia suatu bukti. Apa yang dulu dia belajar, apa yang dia yakin dalam kitab, Allah Ta'ala menzahirkan depan mata dia, supaya bila mana dia nampak, bertambah iman, bertambah yakin dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila dia meneruskan lagi dengan amal kepada ilmu, barulah yang terakhir sekali, kebiasaannya akan dapat kepada wali Allah, ilmu alim ulama. Ataupun dia ni nampak macam biasa-biasa saja, rupa-rupanya orang yang hebat tetapi zuhud kepada dunia. Dia ni, dunia ini dia memandang kepada suatu pandangan yang tidak tinggi. Yaknilah yang dikenali sebagai haqqul yakin. Keyakinan yang hakiki, yang mana Allah Ta'ala bukan sekadar memberikan kepada dia boleh nampak, tetapi dia boleh rasa. Dia boleh rasa keyakinan tu.
Allah Ta'ala bagi dia rasa kat dalam ni bahawa, ya Allah, inilah keyakinan yang selama ini aku berpegang teguh. Jadi orang yang ada hakul yakin ni adalah di antaranya orang yang telah pun fana' terhadap dunia. Apa fana' terhadap dunia? Maknanya orang ini dia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang abadi. Ada orang bila mana dia tak ada fana' dunia, dia duk pandang dunia ini sebagai tempat kesejahteraan hidup. Dia nampak tempat dunia ini adalah sebagai tempat seolah-olah hidupnya itu selama-lamanya. Tapi bila mana dia fana' dalam dunia, dia dah tak beza dah di antara dunia ni, tak beza dah. Kalau kita duk ziarah tuan-tuan guru, alim ulama, kadang-kadang kita tengok dia punya tilam tu kan, selimut kita kat rumah tebal pada tilam tuan guru lagi. Bila tanya kepada tuan guru, tak ada duit ke nak beli ni, kok kita boleh bantu sama-sama hadiah, sedekah dan sebagainya, tuan guru tanya balik, apa beza tilam yang tebal dengan tilam yang nipis? Kami kata selesa. Tujuan dia untuk apa tilam? Untuk tidur? Ada. Tilam tebal pun tidak, tilam nipis pun tidak, ada tilam pun tidak, tak ada tilam pun tidak. Janji sudah tidak, okey. Dia dah tak nampak dah di antara beza kenikmatan dunia ni, tak nampak dah. Bagi dia sama je semua. Kalau bagi dekat dia duit RM1 dengan RM100, dia tak nampak beza. Tuan-tuan nampak beza ke? 100 dengan RM1. Nampak beza kot no? Kalau tak nampak lagi ambil 100, buah dalam tabung. Boleh tambah karpet kan? Dia tengok duit 100 dengan RM1 ni, tak ada beza. Dia tengok beras biasa dengan beras basmati, janji beras. Tak ada beza dah di antara kenikmatan dunia, mana hak sedap, mana hak lagi sedap, tak ada. Bagi dia janji boleh hidup, kemudian boleh ibadah, cukup, selesai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang yang telah pun mendapatkan hakul yakin, kezuhudan dia kepada alam dunia. Kalau bagi dekat dia antara kereta Proton Saga dengan kereta Honda Civic, baru keluar pula kan Honda Civic. Kalau umur macam tuan-tuan ni memang tengok Honda Civic tu nak pula mampu beli. Macam saya ni tak payah tengok tak apa, tahu dah tak mampu beli. Jadi tengok Honda Civic dengan kereta Proton Saga ni ada beza. Tapi kalau orang yang zuhud dia tengok tak ada beza. Dah kereta apa beza? Hak ni isi petrol, hak ni isi petrol, hak ni 4 tayar, hak ni 4 tayar, hak ni 4 tingkat, hak ni 4 tingkat, cermin sisi. Hak ni ada JPJ, hak ni bukan JPJ. Hak ni pun kena ada laluan trafik, ni pun lalu kat jalan raya kok. Apa beza? Sama-sama nak pergi ke arah tujuan yang sama. Tapi kalau orang cinta dunia, dia kata, "Dok, Civic ni sedap lagi." Ini berhati-hatilah dengan kenikmatan dunia. Dan apabila ilmu itu dikatakan sebagai cahaya ataupun penerang hati, maka sudah tentulah ianya adalah perkara yang sukar untuk dimiliki. Dahlah susah nak dimiliki, senang-senang pula dia lepaskan begitu sahaja. Itu sebab kenapa berat antara ujian ataupun amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang mempunyai ilmu. Macam tuan-tuan dah ada ilmu banyak dah, duk pergi mengaji, kuliah ustaz-ustaz dan sebagainya, maka ilmu yang ada sampaikan dekat rumah. Ni kadang-kadang kita balik pada khutbah. Kebiasaanlah saya tanyalah. Tuan-tuan jawab sendiri dalam hati. Balik pada khutbah Jumaat. Baru ni khutbah Jumaat pasal apa? Jangan kata lupa. Baru lagi. Khutbah Jumaat pasal berkenaan dengan amalan-amalan khurafat. Alhamdulillah ada duk ingat lagi. Ada tak buat balik cerita ke anak bini? Apa tanggungjawab kita ni diwajibkan datang sembahyang Jumaat, balik ke rumah ni maklum tak? Kepada yang tak datang solat Jumaat. Sebab kita di negeri Perak ni tak digalakkan wanita datang. Ada negeri-negeri yang contoh negeri Kelantan ataupun negara-negara luar, mereka jalankan solat Jumaat ni di lapangan, hak muslimat pun boleh dengar, tak ada masalah. Kalau macam kita ni, kita lah kena bawa balik kat rumah beritahu. Kadang-kadang duduk dalam khutbah tu mengangguk. Ingatkan faham, lena. Ingatkan faham sungguh, Allahu Akbar kan. Rupa-rupanya mata pejam daripada awal sampai habis kan. Imam bila mana imam dah baca selawat, baru dia kat kepala. Segak terus dengar, rupa-rupanya nak habis khutbah dah. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Ya'nilah maka orang alim yang tiada amal kepada ilmunya,
mu'azzabun min qabli 'abidil wasan, yaknilah disiksa akan dia dahulu daripada orang kafir yang menyembah berhala. Mu'azzabun min qabli, diazab akan dia terlebih dahulu sebelumnya, yaknilah 'abidil wasan, orang-orang yang mana tidak taat pada Allah Taala. Bila mana orang alim itu disiksakan dahulu oleh kerana hisab yang ada kepada dia, ini adalah kerana disebabkan oleh orang kafir ini dah tentu dah tempat dia dalam neraka. Tu sebab dia masuk awal ke dia masuk lambat ke tak ada beza. Pasal tempat dia memang dalam tu dah. Tapi kalau orang alim ini, walaupun dia masuk terlebih dahulu dalam neraka, tapi insya-Allah taala asbab iman yang masih ada kepada dia, dia juga akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bala amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu, yaknilah ilmu tanpa amal itu adalah kegilaan, dan amal yang tanpa ilmu itu adalah tiadanya ada, yaknilah tertolak ataupun tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Nabi berkenaan dengan ilmu ini dalam sebuah hadis yang pendek, al-ilmu imam al-amal, yaknilah ilmu itu adalah pemimpin kepada amal, dan amal itu sudah tentu kena ikut sebagaimana pimpinannya. Jadi ilmu yang tidak ada ikutan daripada ilmu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu tapi tak amal pun boleh tahan juga. Yaknilah sebagai kata Imam Al-Ghazali macam orang gila. Ngaji pandai-pandai, lepas tu balik tak ada apa dia. Macam contoh hak saya bagi 2 minggu sudah. Kalau orang tu belajar doktor, dia pergi dekat Rusia ke Amerika ke Jerman ke, ngaji 10 tahun ngaji doktor, balik Malaysia kerja tukang sampah. Kita kata dia ni gila dia ni. Mengaji juta-juta, balik Malaysia kerja tukang sampah. Bukan kata hina kerja tukang sampah tu, tak. Apa yang dia belajar tu tidak dia amalkan. Dan yang seterusnya adalah wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fa ka'annama zarani. Yaknilah barang siapa yang ziarah kepada orang alim, siapa dia hak ziarah orang alim, seumpamanya dia menziarahi akan aku. Itu sebab afdal kalau kita contoh katalah masjid Kampung Pasir Batu Empat nak buat satu rombongan jemaah pergi ziarah tuan-tuan guru, pergi dekat Kedah ke, pergi dekat Kelantan ke, pergi dekat Terengganu ke, dekat Perak pun ada juga, ada pondok-pondok, mahat-mahat, madrasah, ahli-ahli ulama pergi ziarah. Cumanya kadang-kadang biasalah bila mana yang ziarah tu orang awam ataupun bukan dari kalangan alim ulama sesama alim ulama, maka kadang-kadang dia terlepas pandang berkenaan dengan adab menziarahi alim ulama. Kalau kita ziarah kawan-kawan kita pun dia ada adab dia. Antara adab dalam saling menziarahi ni apa? Dalam Quran sebut di dalam surah An-Nur ayat yang ke-58. Allah Ta'ala sebut dalam kita nak berziarah ini ada 3 waktu yang dilarang. Selebihnya dihalalkan untuk kamu. Bila mana waktu yang dilarang? Tapi kalau kata waktu yang dilarang ni dijemput oleh tuan rumah, dia tak jadi haram lah. Tuan rumah yang jemput pada waktu dilarang, maka ketika itu menjadi harus. Min qabli salatil fajri, yaknilah sebelum datangnya solat fardu subuh. Jangan duk ziarah orang. Walaupun kata kita ni datang dari jauh ni, penat-penat nak jumpa dan sebagainya, selagi waktu belum masuk subuh, jangan datang rumah dia, singgah dulu tempat lain. Selagi habis subuh ke waktu duha ke, mandi dulu kat masjid dan sebagainya, lepas tu barulah pergi ziarah ke rumah dia, tak ada masalah. Dan yang seterusnya adalah wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati, yaknilah pada waktu sebelum tibanya waktu zuhur atau di antaranya waktu zuhur. Antara kalau tengah hari ni kita tengok lebih kurang dalam pukul 12 sampai pukul 1.30 atau pukul 2. Lebih kurang dalam 2 ke 3 jam waktu tengah hari ni jangan. Sebab ketika ini waktu orang sedang berehat-rehat,
waktu orang sedang berbuka pakaian, waktu panas kan. Lah ni tak apalah sebab ada aircon lah, tapi tetap duk buka juga baju. Pasal ketika itu kita nak berehat-rehat. Kalau orang bekerja taklah, ni kalau orang yang cuti ataupun yang dah pencen sebagainya. Dan waktu yang ketiga adalah wa min ba'da salatil isya, yaknilah selepas daripada waktu isya. Jangan duk pergi rumah orang, kerana pada waktu itu tuan rumah ni dah letih. Dan ketika itulah dia nak melakukan sebarang urusan dengan keluarga. Mungkin masa tu baru dia nak main dengan anak-anak. Mungkin masa tu baru dia nak bermanja dengan isteri ataupun suami dia. Jadi ketika itu diharamkan untuk kita bagi menziarahi mana-mana sahabat rakan ataupun mana-mana rumah, kecuali jika dijemput atau diizinkan. Contohnya waktu tengah hari kita nak pergi ziarah rumah dia, asbab dia jemput kenduri. Jangan kita kata apa tak mengaji agama ke? Buat kenduri tengah-tengah hari. Tak, bukan. Kita tak mengaji. Pasal kalau dia jemput tak ada masalah. Gilah makan rumah dia. Jadi dalam adab-adab dalam menziarahi orang alim, tuan-tuan nak pergi ziarah mana-mana tuan guru ke apa, di antaranya adalah yang mana Allah Ta'ala sebut seperti mana diqiyaskan bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi Rasulullah. Ada. Sebab bila mana kita ziarah ulama seumpama ziarah Nabi. Jadi bila mana seumpama ziarah Nabi, maka adabnya juga adalah seperti mana adab ziarah Nabi. Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia bagaimana nak ziarah Nabi. Dan bila mana Nabi dah tak ada, kita nak ziarah ahli ulama', maka begitu jugalah yang kita jalankan. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut? Ayat dia panjang lah, maka saya sebutkan dari segi mafhum dia sahaja. Ya'nilah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah Nabi. Ya'nilah untuk menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama. Ada antara istilahnya, kalau dalam bab nak ziarah orang ni, jangan tunggu lama sampai tahap seolah-olah macam makanan sempat masak. Jadi sahabat Nabi ni, kalau dia nak ziarah dengan Nabi, dia suka buat apa sahaja dengan Nabi. Suka bersembang, suka makan, suka zikir, suka bincang, macam-macam dia suka buat dengan Nabi. Jadi bila mana dia pergi ke rumah Nabi SAW, sedia maklum Nabi ni bukan orang kaya. Kadang-kadang makanan untuk harian pun Nabi tanya kepada Sayyidina Aisyah ataupun isteri yang lain, apa makanan kita ada hari ini? Isteri Nabi kata tak ada apa ya Rasulullah, maka hari ini kita niat puasa. Tak sampai terkotu. Jadi kalau sahabat ni pakat ke rumah Nabi, memang lagi tak ada apalah kan, untuk dihidangkan oleh Nabi SAW. Jadi itu sebab di antara adab dalam menziarahi ahli ulama' ini bukan ziarah rumah dia, tapi ziarah majlis dia. Jadi kalau nak tahu majlis ulama' ataupun majlis tuan guru ni, kena telefon lah. Telefon PA dia ke, telefon pondok dia ke, tanya, Assalamualaikum warahmatullahi, ni pondok sekian, ni kami ni berhajat nak ziarah tuan guru, ada tak bila-bila mana majlis yang dilakukan dalam tempoh terdekat ni? Kata, ada buat majlis ilmu sekian-sekian, dekat tempat sekian-sekian, yang tak jauh daripada pondok dia, ataupun buat di pondok dia juga. Maka kita pergi ziarah. Nak duduk lama, selagi mana majlis tu tak habis, boleh duduk, tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi juga ke rumah dia, kebiasaannya, ni kalau tanya tips lah, kebiasaannya kalau ziarah rumah orang orang alim ni tidak lebih daripada 15 minit. Pasal apa tak lebih 15 minit Ustaz? Sebab yang pertamanya bukan kita seorang yang ziarah. Yang keduanya adalah bukan kita sahaja yang dia nak layan. Dia banyak lagi anak bini dia nak layan, kitab-kitab dia nak layan, dia punya amal-amal pun dia nak layan, zikrullah dia, sembahyang sunat dia dan sebagainya. Jadi banyak benda yang dia nak buat dan dia menjadi letih. Maka asbab daripada letih, jangan kita menyusahkan dia dengan lawatan kita. Dan kalau makan dekat rumah orang alim ni, Allah Ta'ala sebut, kecuali jika kamu dijemput untuk menghadiri jamuan, dan bukan dengan menunggu-nunggu masa sajian. Jadi bila makanan tu siap baru main. Selagi makanan tak siap jangan main. Itu antara adabnya. Tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan, yaknilah waktu yang telah pun dijemput. Kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai dan janganlah duduk bersenang-senang dengan berbual-bual. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga ia merasa malu.
Nabi dah letih, Nabi nak tidur, Nabi nak rehat, Nabi nak zikir, Nabi nak mengaji dan sebagainya. Sahabat ni sampai tahap punya suka duduk dengan Nabi, tak nak balik-balik dah. Rasa macam nak iktikaf dekat rumah Nabi. Sama juga macam kita, kada orang awam pergi jumpa ahli ulama, Allah sucinya muka orang alim, kita seronok tengok muka dia. Tuan guru ni dia sampai tak kata apa dah, diam je. Tuan guru ni memang dia tak kata minta beransur lah nah. Dia tak kata, dia diam saja. Tapi dia diam tu kita kena faham dah, bahawa dia diam tu kerana dia kalau boleh nak kita beransur, sebab dia nak ada masa kendiri lah kita panggil. Dan itu antara ziarah ahli ulama lah. Ziarah majlis dia lebih afdal, dan sekiranya kita ziarah dia, biarlah kita terus kepada agenda. Kalau nak ziarah, nak tanya khabar, nak tanya soalan, jangan lama-lama. Cukup paling lama pun 15 minit, betul kita balik. Sebab kita nak ambil berkat sahaja. Jangan sehingga kita seolah-olah telah pun menghilangkan keberkatan bagi menziarahi ahli ulama. Jadi man zara aliman faka'annama zarani. Ziarah orang alim itu adalah seperti mana menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang bersalam-salaman dengan orang alim, faka'annama sahafani, yaknilah sama seperti mana ia berjabat tangan dengan aku. Lah ni dah zaman SOP, tak boleh nak suka-suka hati lah. Ada setengah-setengah tuan guru dia tak selesa. Dia tak selesa dah salam kan. Tapi kalau macam saya ni, tak apa lah, kita pakai sanitizer. Balik lagi kita mandilah. Antaranya ada lagi, antara yang kita jaga adalah adab. Nak pula saya, kalau kata tuan guru duduk depan ni sebaya tuan-tuan boleh tahan, tak apalah. Tapi sebab saya ni parah anak tuan-tuan. Jadi kalau saya tidak bersalam ketika mana dihulurkan tangan, kira saya biadab, kira tidak beradab. Maka jika disuar tangan, insya-Allah sunat untuk kita menyambut tangan dia. Ini adalah berkenaan fadilat bersalaman dengan orang alim. Wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani. Dan barang siapa yang mana duduk di dalam majlis ataupun berdudukan dengan orang alim ni, maka sama ia seperti mana dia sedang berkesedudukan denganku. Duduk sama-sama dengan Nabi. Bukan kata tinggal bersama, tak. Dia duduk di dalam satu tempat ni, duduk sama-sama dengan orang alim. Mungkin masa satu majlis kenduri ke, majlis ilmu ke, majlis apa-apa ke, majlis selawat ke apa. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang bersekedudukan dengan aku pada dunia, maka ajlastuhu ma'i. Ajlastuhu ma'i ini yaumal qiyamah. Maknanya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah ini, pada hari kiamat ni kita boleh duduk sekali dengan Nabi. Ketika mana nak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh duduk sekali, satu kebangkitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni dah tak ada lah Nabi. Maka kita ambil fadilat duduk dalam majlis orang alim, majlis ahli ulama, majlis selawat dan sebagainya, dengan asbab yang demikian, keikhlasan dan juga ketakwaan kita, dapat duduk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ziarah akan orang alim, aku dhaman. Dhaman ini dari dhamanah, yaknilah menjamin. Barang siapa ziarah orang alim, aku dhaman, yaknilah jamin baginya atas Allah Subhanahu wa taala akan syurga. Ziarah orang alim, tapi bukan kata tak payah sembahyang, tak payah puasa. Ini antara fadilat, kemudahan ataupun touch and go, senang cerita, ataupun lah ni kita panggil RFID, tak payah nak touch dah, lalu ya kan? Jalan mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Nak masuk syurga tu masuk dah syurga, tapi nak bagi mudah, pasal tak semua orang masuk syurga dalam keadaan mudah. Ada orang dia masuk syurga tapi kena bakar dulu. Ada orang masuk syurga tapi dia kena tahan lama dekat mahsyar. Ada orang masuk syurga tapi dia kena soal banyak sebab dia punya tanggungan banyak, ataupun dia ni pernah buat orang, pernah zalim ke orang dan sebagainya. Maka dia masuk syurga tapi lambat. Jadi antara ziarah orang alim ni, Nabi jamin dia dah. Jangan duk risau. Dan daripada Sayyidina Ali ibnu Abi Talib bahawasanya berkata ia,
sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ziarah akan orang alim, yaknilah pada makamnya ataupun kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada Al-Quran, yaknilah kitab Allah, nescaya memberi akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai di dalam syurga. Dia pergi ziarah kubur orang alim, tapi lah ni kalau siapa ziarah kubur orang alim, dia kata sebagai Puak Wahabi dia kata apa? Kubur riyun. Lah ni orang ziarah kubur orang alim, dia kata ni penyembah kubur. Jadi yang seterusnya adalah dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya itu di atas kubur ahli ulama, satu mahligai di dalam syurga daripada emah, seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Riyadhur Rayyahin. Dalam kitab ni sebut bahawa Nabi SAW di antara sunnah yang kita boleh ikut adalah dengan menziarahi perkuburan. Yang pertama, bila mana kita menziarahi kubur, kita bukan nak melepas rindu semata-mata. Kita ziarah ke perkuburan ini adalah untuk membawa pelajaran dan keinsafan diri bahawa suatu hari aku juga akan bersama-sama dengan hamba Allah yang ada dekat bawah ni. Itu sunnah Nabi dalam kita ziarah kubur. Yang bukan sunnah Nabinya adalah ziarah kubur setahun sekali, yaknilah pada raya pertama baru nak ziarah kubur. Itu bukan sunnah. Sunnah Nabi adalah ziarah pada bila-bila masa, tidak ada waktu yang khusus. Kalau waktu yang khusus, yang itu adalah bid'ah. Bid'ah ni maksudnya apa? Ada pula bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah yang hasanah ni, kalau nak ziarah pada hari pertama raya, boleh, walaupun hukumnya makruh. Kerana hari tersebut adalah hari umat Islam bergembira. Tiba-tiba dia pergi ziarah kubur, dia menangis-menangis. Ada ahli keluarga meninggal ke, tak dapat raya bersama ke dan sebagainya. Dia menangis-menangis, hukumnya makruh. Tapi boleh. Tak ada masalah. Masih lagi dalam bid'ah hasanah. Yang bid'ah dolalah, dia kata tak. Kalau ziarah kubur ni memang pada hari raya pertama saja. Hari lain tak boleh ziarah kubur. Iaitu adalah bid'ah dolalah. Yang Nabi tak buat langsung dan tidak ada dalil ulama'. Dia terkeluar daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyah. Jadi yang orang duk ziarah ahli ulama, kubur-kubur, makam-makam, mereka berzikir, mereka mengaji Quran dan sebagainya, adalah diharuskan, tidak ada masalah. Yang masalah sekiranya dia ada melakukan perkara yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Apa dia mensyirikkan Allah? Contohnya, dia menyembah perkuburan, dia sembah kubur tu. Dia sembah, memang syirik lah. Pasal kubur ni untuk diziarahi, untuk diambil berkat sahaja, bukan tempat untuk kita menyembah. Dan yang seterusnya, bukan tempat untuk menjadi pemujaan. Ada orang dia terkeliru antara pemujaan dan juga tawassul. Tawassul ni apa? Tawassul ini adalah suatu keadaan dalam memohon pertolongan Allah Ta'ala, kita menggunakan asbab berkat orang lain. Contohnya apa? Katakanlah ada imam masjid ni orang yang soleh dalam kampung kita. Jadi asbab kesolehan dia, kita ni tak berapa nak soleh. Jadi kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon perlindungan darimu dan aku mohon darimu agar diberikan rezeki kepadaku, rezeki yang melimpah ruah dengan keberkatan Tuan Imam Masjid Kampung Pasir yang alim dan juga soleh serta orang yang baik-baik. Jadi kita doa itu adalah tawassul, yaknilah bukan menyandarkan, tetapi menjadikan asbab berkat dia. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang. Dengan tu kita ambil untuk kita ini dimakbulkan, diterima doa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita ziarah makam orang alim, tuan-tuan guru, alim ulama dan sebagainya, kita pergi itu, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat hamba Allahmu, hambamu yang berada di bawah ini, yaknilah alim ulama, alamah, siapa-siapa, aku mohon padamu ya Allah agar dipermudahkan urusanku dalam menuntut ilmu. Tak ada masalah. Yang masalah adalah kalau dia melawat kubur, contohnya dia melawat tuan guru sekian, wahai tuan guru, kau kurniakanlah kepada aku ilmu yang berkat. Itu haram, pasal dia minta direct terus kepada orang yang dah mati. Kalau bertawassul boleh, tapi kalau Puak Wahabi ni kata tawassul ni syirik. Kalau kita bertawassul dengan Nabi pun dia kata syirik ni, kalau tawassul dengan ahli ulama lagi. Antara orang yang awal-awal lah, yang sebab saya kata Wahabi tu kan,
Antara orang yang mencetuskan ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, yaknilah pelopor kepada fahaman Wahabi ataupun Wahabiyah. Jadi dialah orang yang antara terawal ataupun awalin, golongan yang awal dalam mengkafirkan, dalam membid'ahkan orang yang menziarahi kuburan ataupun makam ahli ulama dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketika itu dia ada kepentingan politik. Sebab tu kenapa Muhammad bin Abdul Wahhab ni ketika di zaman dia, lebih kurang pada tahun 1742 ke 1750. Di zaman dia Masihi. Kalau kita dah 2021 dah. Lebih kurang tahun 1750 ni, dia kan ahli ulama di sekitar itu tidak pun menafikan kealiman dia. Tetapi yang menjadikan dia kontroversi hingga hari ini adalah kerana dia ini adalah orang yang digelar sebagai, ketika itulah saya tak layaklah nak gelar dia, sebab dia orang ahli ulama juga walaupun dia pelopor Wahabi. Ahli ulama ketika zaman dia menggelarkan dia sebagai ulama dunia. Apa ulama dunia? Ulama yang mana ada berkepentingan politik dan sebagainya. Bila mana dia adalah ulama berkepentingan politik, ketika itu ada suatu daerah di kawasan Najd. Tuan-tuan kalau yang biasa pergi Arab Saudi tahulah Najd ni belah mana. Ada satu kawasan Najd ni, dalam daerah tu ada satu nama Uyainah. Daerah Uyainah. Dalam daerah, contoh kita negeri Perak. Dalam Perak ni ada Taiping. Jadi ada satu YB ni, saya kata YB lah. Dia ni adalah YB di kawasan Uyainah ni. Jadi dia nak pula menguasai, nak jadi menteri besar dekat bahagian Najd. Jadi dia nak jadi menteri besar dekat bahagian Najd. Dia menggunakan Muhammad bin Abdul Wahhab supaya dia ini menggunakan istilah kuburiyun kepada semua orang yang mana pergi ke kubur sebagai orang yang menyembah kubur. Ni tu sebab ada ulama ketika itu tak suka dengan dia. Dan kenapa dia ada kepentingan politik? Sebab ketika itu pemimpin yang bernama, kalau saya tak silap lah, nama dia adalah apa tu, lupa pula nama dia, bukan Qayyum, tapi zaman dia lah YB tu. Dia punya ahli kerabat perempuan dikahwinkan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi dia menjalinkan hubungan kekeluargaan, jadi macam istilahnya kabel lah. Jadi kuburiyun itu adalah dicetuskan oleh golongan Wahabi. Sehinggalah diteruskan sampailah ke Malaysia, sampailah ke Yaman. Jadi orang ziarah kubur ni semua ni jadi penyembah kubur bagi mereka. Tetapi ada satu ulama daripada kaum Wahabi juga, yang inilah fahaman Wahabi, yang inilah ulama yang meninggal pada tahun 1999. Dia meninggal dah, almarhum lah, makruh dah. Dia ini juga adalah ulama yang berfahaman Wahabi, namanya adalah Syekh bin Baz. Bin Baz ini juga adalah satu orang muhaddis dan juga ulama, cuma fahaman dia adalah fahaman Wahabi. Dia telah pun makan diri. Apa maksud makan diri? Orang Wahabi ni dia cukup marah dan dia cukup larang kalau orang pergi ziarah kubur. Sehingga kan dia memusnahkan kubur adik kepada atau saudara kepada Umar Al-Khattab yang meninggal dunia syahid ketika mana perang Yamamah. Dia musnahkan kubur ni, sahabat-sahabat, ahli-ahli ulama semua dia musnah. Jadi bin Baz ini, ulama Wahabi ini, dia termakan diri sebab dia kata jangan kita pergi lagi ke makam ataupun rumah yang ditinggalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pasal ini juga adalah ajaran daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi pengikut Al-Wahabiyah ini juga terasa hati dengan bin Baz sebab makam dan juga apa-apa binaan yang ditinggalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dirobohkan. Tu orang kata makan diri tu. Cakap tak serupa bikin. Jadi lah sekali rupa-rupanya mereka sembah kubur tak apa. Yang inilah sembah ahli ulama dari kalangan Wahabi. Bila kita ahli sunnah wal jamaah nak ikut sunnah Nabi ziarah kubur, dia tak bagi. Ini dah antara orang-orang yang mana cakap tak serupa bikin. Jadi kalau ada kita ni nak ziarah kubur ataupun makam ahli ulama, boleh, tak ada masalah. Nak berdoa di situ, nak bertawassul di situ,
Nak baca Al-Quran di situ, nak zikir di situ, tidak ada masalah. Yang masalah jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jatuh ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai yang terakhir, kita masuk dalam bab sedikit hikayat. Hikayat ni bab ceritalah. Daripada Ka'ab al-Ahbar berkata ia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghisapkan hamba-Nya. Jadi duk buat kira-kira lah dekat dia punya amal hak baik dengan amal hak tak baik ni. Apabila berat kejahatan dan kebajikannya, berat kejahatan di atas kebajikan, jadi hak jahat ni lagi banyak, maka disuruh dengan dia kepada neraka. Allah Ta'ala perintah ni pergi masuk neraka. Maka apabila dia dibawa dengan dia kepadanya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Jibril. Allah Ta'ala suruh Jibril ambil dia. Dapatkan olehmu hamba-Ku itu dan tanya olehmu akan dia, adakah pernah ia duduk pada majlis orang alim ketika mana duk ada dalam dunia? Pernah duduk dalam majlis ilmu tak? Maka aku ampun baginya dengan syafaatnya sendiri. Jadi pergi ke majlis orang alim juga adalah mampu mensyafaatkan diri sendiri. Tapi bila mana Jibril tanya kepada dia, dia kata tidak ada. Dia ni tak pernah pergi majlis ilmu, tak pernah pergi ahli ulama punya tempat dan sebagainya. Zabala ni ada tuan-tuan. Bila mai suatu saat anak nak nikah, masa tu baru dia kenal mana satu tok imam tempat ataupun kampung dia. Kan 20, 30 tahun, 40 tahun dia hidup dekat kampung tu, dia tak pernah kenal mana satu tok imam. Kadang tu buat main borang kat kita, kan, ni siapa nak nikah? Dia kata anak saya nak nikah. Ni naik qadi tak sayang lagi ni. Itulah saya nak tanya lah ni, naik qadi kat kawasan kami ni siapa dia? Sampai naik qadi tak kenal. Naik qadi ni bukan orang lain lagi dah, imam lah di masjid tu. Macam kalau kita di masjid Batu Empat ni, Ustaz apa? Ustaz Din lah. Ustaz Din. Ustaz? Dialah yang menjadi naik qadi, boleh nikahkan mana-mana anak di qaryah ini. Jadi dia punya tak ke masjid, punya tahap sampai tak kena itu imam. Tak kena naik qadi tak apalah. Bukan ada tulis itu naik qadi. Itu imam. Tak kena. Jadi ini adalah orang yang tak pernah duduk di dalam majlis alim-alim, ahli ulama. Maka yang seterusnya adalah tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Sayang tak pada ahli ulama? Dia kata tak. Tanya lagi, ada tak dia duduk di atas hidangan orang alim? Pernah tak dia makan sekali yang mana dalam perhimpunan makan-makan ni ada orang alim dijemput? Dia kata tak ada. Maknanya kenduri yang dia pergi pun memang kenduri orang tak mengaji. Kalau orang duk jemput kenduri, paling kurang seorang dua ustaz mesti main punya. Kan? Seorang dua tuan guru mesti dijemput untuk main makan kat kenduri. Ini sampai tak jemput langsung. Pasal apa? Pasal tak kenal dengan tuan guru. Itu masalah. Adakah tanya olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung orang alim? Ada tak dalam kampung dia tu ada satu ahli ulama? Satu pun tak apa dah. Itu sebab kenapa pernah dibuat oleh Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang pernah buat dia buat kempen satu rumah satu al-hafiz. Satu rumah satu al-hafiz. Tapi tuan-tuan, cuba buat satu kampung satu al-hafiz. Maknanya dalam kampung ni dia satu orang al-hafiz yang cukup hebat. Lahirkan satu. Tengok, ada perubahan yang akan dilakukan insya-Allah. Jadi kalau dia ni duduk pada kampung yang tidak ada orang alim, jahat semua, kan, jahil semua, teruklah dia ni. Jadi dia kata tak ada. Tempat yang dia duduk tu pun tak ada mana-mana tuan guru ke, guru mengaji ke, tak ada. Yang seterusnya adalah tanya olehmu, adakah muafakat namanya akan nama orang alim atau nasabnya nasab orang alim? Ada tak pernah bekerja sama, ada tak pernah berurus niaga dengan mana-mana orang alim ataupun ahli keluarga ataupun nasab dia? Nasab ni kira keturunan dia. Ada tak cucu kepada tuan guru sekian? Cucu dia bukan tuan guru pun, moyang tok dia yang tuan guru. Pernah tak berurusan dengan cucu dia? Tak pernah juga. Jadi itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana keluarnya cerita berkenaan dengan ini, sekurang-kurangnya dalam keturunan kita adakanlah seorang dua orang-orang yang dari kalangan yang hafaz Quran ataupun ngaji pondok dan sebagainya. Sebab cucu cicit keturunan dia juga akan menerima manfaat. Maka katanya tidak ada juga
tak pernah bermuafakat langsung dengan, tak pernah kawan. Tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan lelaki yang kasih dengan orang alim? Yang ni lah dah. Pernah tak dia ini berkawan ataupun berkasih dengan satu orang lelaki yang mana lelaki tersebut cukup rapat dengan orang-orang alim? Maka dia kata bahkan. Bahkan ni kira ada lah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam syurga, maka bahwasanya telah aku ampun baginya dengan sebab yang demikian itu. Wallahu a'lam. Maka dapatlah hamba Allah Taala ini masuk ke dalam syurga Allah bukan disebabkan amalnya yang soleh, kerana amalnya kurang daripada kejahatan. Cumanya sebab dia ni pernah berkawan dengan satu orang yang mana orang itu ada kawannya dari kalangan orang-orang yang mengaji agama. Maka syafaat didapati oleh dia, oleh orang yang kadang-kadang dia tak kenal pun. Jadi apatah lagi kalau macam tuan-tuan, kita ini orang yang kasih pada ahli ulama, kita duduk dalam majlis ahli ulama, kita suka dengan ilmu agama, insya-Allah taala dengan keyakinan yang dibina ini, kita sama-samalah berdoa dan meminta kepada Allah agar dipermudahkan bagi kita urusan dunia dan akhirat, terutamanya dalam memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak adalah sebarang halangan yang mana mampu melambatkan kita bagi mendapat rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu sahaja pada hari ini, telajak sampai 7.43 dah. Dan tuan-tuan pun pakai nak beli si lemak dah. Jadi jika ada salah dan silap kata saya, mohon dibetulkan apa yang silap, apa yang saya cakap. Dan saya juga mohon ampun dan maaf sekiranya ada yang terasa hati dan sebagainya, kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu juga hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi asbab daripada kelemahan, kedhaifan dan kekhilafan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.